yang mengotorinya. Recording in progress. Recording in progress. سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم
وسلم سيدنا طه صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا طاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب صلى الله. Recording in progress. سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نجي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا معين صلى الله عليه وسلم سيدنا منجي صلى الله عليه وسلم سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم سيدنا حريص عليكم صلى الله عليه وسلم سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا مشهود صلى الله عليه وسلم سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم سيدنا Recording in progress. نور صلى الله عليه وسلم سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم سيدنا مصباح صلى الله عليه وسلم سيدنا هدى صلى الله عليه وسلم سيدنا مهدي صلى الله عليه وسلم سيدنا منير صلى الله عليه وسلم سيدنا داعي صلى الله عليه وسلم
Recording in progress. وسلموا على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam program ESQ Morning Sebab hari ini 25 Ogos 2025. Bismillah, apa khabar tuan-puan semuanya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hai, dalam berkah InsyaAllah. Dan insyaAllah hari ini kita lanjutkan lagi bersama dengan Coach Syazli dalam program kita. Ini yang diberikan oleh Coach Syazli Dia bagi siapa dia bagi topik kat saya, lepas tu saya pula Coach Syazli apa khabar? phone nak jumpa dengan sahabat-sahabat online. Jadi ini sesuatu
Lima ais mangkuk. Makan roti puri, letak kentang, sambal. Satu dua. Kamu nak apa? Roti puri juga. Dia dengan nasi lemak. Nasi lemak. Boleh satu ke dua? Satu. Recording in progress. Pause kejap, fokus, sampaikan doanya. Amin. Dan jadi berkat. Apa ni? Surah Al-Fatihah. Baik. Alhamdulillah pada pagi ini sangat istimewa. Kenapa? Sebab hari ini merupakan satu Rabiul Awal. Satu Rabiul Awal, satu tarikh yang dinanti-nantikan setelah berakhirnya bulan Safar. We look forward for the next coming month, which is the Rabiul Awal. Juga merupakan 25 Ogos dan tak lama lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan pada 31 Ogos. Itu dia. Jadi minggu ini going to be very exciting. So let's begin our Monday. Kita mulakan Monday ini pada 1 Rabiul Awal dengan sesuatu yang istimewa. Pak Taufik bagikan saya, Taufik dekat saya. The privilege. Privilege tu apa tu? Privilege kita masih hidup pada pagi ini. Privilege kebersamaan kita pada pagi ini. Dan ada privilege lainnya. Saya dapat merasakan privilege ini apabila ditawarkan beasiswa. Contohnya kita mungkin ramai ditawarkan beasiswa melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi kebetulan rezekinya di overseas. Jadi you can feel the privilege tadi, menghargai suatu keistimewaan sebagai anak Melayu diberi amanah untuk melanjutkan pelajaran dan diingatkan oleh pegawai supaya memahami privilege tersebut. Jadi begitulah juga mudah-mudahan pada pagi ini dengan tajuk the privilege itu kita memahami, being aware, bila fully aware, kita appreciate, kita accept it very well, then we can do accordingly. Benda nak cerita tu nanti tunggukan sekejap. Sementara itu sebagai permulaan seperti biasa, kita manage our state, manage keadaan diri kita dengan tarik nafas yang panjang, papian, tarik nafas. Dan seketika dan fokus tengok pada diri kita yang fizikal, jasmani. Masya Allah, Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan yang sempurna. Kepalanya di atas, tangan kaki kiri semuanya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri semuanya nampak dengan baik. Boleh rasakan dengan baik sempurna begini. Boleh saja bangun-bangun saja kaki tak boleh gerak. Alhamdulillah, baik. Jadi kita ini function very well, Alhamdulillah. One more time inhale. Dan seketika rujuk kepada pemikiran kita, otak kita masih lagi waras, our memory still intact. Masya Allah, itu pun sangat dihargai sebenarnya. Dan lebih-lebih lagi kita nafas one more time. Emosi kita yang stable dan keadaan kita dalam iman dan Islam. Masih kita dalam iman dan Islam itulah merupakan kurniaan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right. Kenapa kita tarik nafas? Rahsia di sebaliknya adalah to change the state. Katalah keadaan sebelumnya kita memikirkan sesuatu yang lain, bila kita tarik nafas, otak dapat supply oksigen untuk kita fokus pada sesuatu yang kita mau, yang kita kendaki. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Faqih, ya Allah, berilah kami kefahaman dalam urusan agama, fid din wa 'allimna ta'wil, dan 'allimna tahu, ajarkan kami ta'wil. Right. Doa seterusnya, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiga elemen utama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Ilmu merupakan nur cahaya lawannya kegelapan. Bila ilmu tahu cara nak buat, tahu nak menjalani kehidupan, ilmu yang macam mana? Ilmu yang memberi manfaat. Warizqan thayyibah, dan kita juga ada rezeki yang pelbagai, dan semua mudahan rezeki itulah rezeki yang baik-baik semuanya. Amalan mutaqabbala, dan hidup kita ini mengerjakan amal, dan amal tadi sia-sia kalau tak diterimanya wang rugi sahaja. Maka yang penting adalah amalan yang diterima. Maka kita minta amalan mutaqabbala.
Salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Baik, doa ketika bangun tidur seperti biasa kita amalkan doa yang diberi kepada Sayyidina Jabir. Alhamdulillahilladzi radda ilayya nafsi ba'da mautiha wa lam yamitha fi manamiha. Alhamdulillahilladzi yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'idhnihi. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Alhamdulillahilladzi yuhyil mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya bismillah. Bismillah masyaallah la yasbiqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah masyaallah la yasbiqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah masyaallah la yasbiqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Dan kita teramalkan doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu benar, ya. Allah Ta'ala buka yang benar ini sebenarnya. Warzuqna tiba'ah, dan rezekikan kami untuk boleh mengikutinya. Wa adal batilah warzuqna jantinabah, dan tunjukkan juga kepada kami yang batil itu sebenarnya batil, dan rezekikan kami untuk menjauhkannya. Dalam dunia yang penuh pancaroba ini penting sangat kita di bawah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak yang macam mana? Yang hak itu benar, yang hak nampak benar aja, dan yang batil itu batil, dan kita nampak kebatilannya dan kita dijauhkan. Baik, seperti yang kita ceritakan tadi, Masya Allah, hari ini dah 1 Rabiul Awal, dan kami dah mula first week of Rabiul Awal. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang ada rezeki lebih sedikit, boleh belanja sahabat breakfast berapa dengan niat untuk meraihkan kedatangan bulan Rabiul Awal. Ada yang rezeki lebih lagi, mungkin nak sponsor breakfast di masjid, terpulang pada masing-masing. At least ada sesuatu yang kita celebrate, belanja sahabat kita, belanja kawan, apatah lagi kepada ahli keluarganya. Encik Nazrul mungkin tuan nak bagi special pada bulan Rabiul Awal, ayah nak belanja apa, terpulang walaupun sekecil apa sekali, secawan teh tarik, secawan kopi, boleh saja, dengan syarat apa, kita masukkan kalilah untuk celebrate masuk Rabiul Awal, bulan-bulan yang sangat istimewa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan dilahirkan, dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, ini that special privilege. Itu tajuk kitanya. Mungkin ada dapat bayangkannya Kazara, ya. Cumanya kita nyambung daripada apa yang telah kita lepas. Baik, just go through again. There's one ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا takut ولا تحزنوا sedih وأبشروا بشرى berita gembira bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi beberapa kalimah Arab yang mungkin kita dah biasa kita sesungguhnya allazi yang berkata Rabbuna, Tuhan kami itu Allah. Cuma kemudian istaqamu istiqamah tatanazzalu alaihul malaikah, turunnya para malaikat. Allah takhafu, maka janganlah takut, wala tahzan, jangan sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah bil jannati, dengan berita jannah, syurga yang telah dijanjikan, tu'adun. Right. Jadi ceritanya lah mengenai berita gembira. Bushra adalah berita gembira. So wakil, ada banyak kita dapat wakil kat sini. Bushra, mungkin ada sahabat kita yang pernah kita dengar nama Bushra namanya. Berita gembira. Wa abshiru, dan kata Bashara, berita gembira. Apakah berita gembira? Yang kita dah tahu, berita gembira untuk 5 golongan. Golongan mukmin, golongan orang ikhlas, golongan orang yang bertaubat. Bila kita jelas dari segi ini, maka kita berletaklah diri kita salah satu daripada ataupun kesemuanya
golongan yang dikatakan dapat berita gembira ini. Malaikat turun khas. Kalau mukminin itu kekal hidup dalam iman, mati dalam iman, telah dijanjikan tidak kekal dalam neraka. Termasuk maklumlah kita dalam kehidupan seharian banyak melakukan kesilapan, maksiat, dosa sebagainya, tidak kekal dalam neraka. Dan not only that, syafaat para nabi dan juga orang soleh untuk kita orang mukminin. Dan dalam proses pengamal ibadah tadi, orang ikhlas diterima amal, pahalanya yang berlipat ganda. That is also berita gembira. Dan orang yang bertaubat, maklumlah perjalanan hidup kita ini, dan ada waktunya kita tergelincir. Jadi orang yang bertaubat dikira amal yang sesungguhnya bertaubat tadi. Baik, apapun yang telah berlaku, sekarang kita kembali bertaubat. Orang zahir, maksud ulama yang mengajar. Baik. Seterusnya, ini adalah satu slide yang saya minta semua sekali betul-betul anchornya. This is the macro definition about solat. Sebab kalau kita perhatikan berjalannya daripada sekarang, daripada yang besarnya sehingga yang detail-detailnya adalah sehingga akhirnya, iaitu daripada Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayah dan dari neneknya. Siapa neneknya? Yani Ali Zainul Abidin, keturunan Rasulullah, berkata, jadi siapa yang sebut ni? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mengenai 20 kategori atau 20 elemen, 20 komponen, 20 definition about solat. Dan yang makro, kalau tengok perjalanannya, 5 yang saya dah klasifikasikan menurut warna yang berbeza. Perkara yang paling besar dalam wali keredaan, kemudian merujuk kepada para malaikat, para nabi, dan berulang kepada kita mengenai cahaya marifat, merupakan pokok iman, dan seterusnya detailnya penerimaan doa, all those things. Dan seterusnya bila masuk sebagai kawan dalam kubur hari kiamat. Jadi bila kita solat, sebelum solat, pause for a while, renung balik yang 25 ini seperti yang kita dah sebut minggu lalu, minggu sebelumnya, pick up 5 and 5 and 5, kan, untuk nak membiasakannya. Jadi kita set our state ni, keadaan diri kita, supaya apapun keadaan kita sebelum itu, saat nak masuk solat, saat kita berada di atas sejadah, maka kita fokusnya di sini. Jadi bila suatu, contohnya Encik Nazrul nanti pergi ke suatu surau ke masjid, suatu bila tengah qomat, right, sambil telinganya mendengar qomat, fokus kita melihat apa makna solat. The macro definition of solat tadi merangkumi perjalanan daripada sekecil-kecil sehingga sebesar-besarnya, dan akhirnya adalah sebagai pembuka pintu syurga. Right? Kita melaksanakan solat, kenapa? Kita adalah hamba yang mendapat redha Allah. Mudah-mudahan yang nak pada redha Allah. Bila Allah redha, Allah Akbar. That's the biggest. So that's also the starting one. Now, 7:30 Kabul Ahbar, kita juga telah go through this one. Yang dikatanya adalah saya telah membaca dalam kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, ini Taurat, mengenai explanation of the surah, about the solat. Subuh, bagaimana diampunnya semua yang terjadi pada malam dan siang. Jadi bila datang subuh, bagi tak apa sekejap tadi, beberapa minit yang lalu, sejam yang lalu lebih kurang, dan sejam lebih. Jadi 2 rakaat subuh itu diampunnya bagi kita ini semua yang telah terjadi malam dan akan berlaku hari ini. Right. Dan 4 rakaat zuhur nanti pengampunan lagi sekali. 2 rakaat itu pengampunan dan pertimbangan dan istighfar, buka pintu langit, semuanya besar-besar ni. Nanti akan asar, sekali lagi bercakap mengenai pengampunan. Kenapa? Sebab suatu kita aktif, waktu kita weak, banyak perkara yang kita berlaku, transactionnya bersama manusia dan sebagainya, maka keampunan pada waktu rasa tadi. So bila buat dengan penuh kefahaman, kesadaran, lain caranya berbanding dengan buat kerana secara transaksional nak menyelesaikan tanggungjawabnya. Solat maghrib, ini ada kisah-kisah di sebaliknya. So dan kita sampai kepada peringkat, kita juga compare mengenai Nabi Adam dengan kita sekarang ini. Bagaimana Nabi Adam cakap, dia kena taubat di Mekah, tetapi kita boleh taubat di mana saja. Kita ini, dia dalam berpakaian, bila buat dosa ditelanjangkan, dan kita ini umat Nabi Muhammad diberinya pakaian tetapi dalam keadaan yang bertelanjang. Bila kita taubat diberi pakaian,
the other way around. Bila dia melakukan dosa, Nabi Adam dipisahkan dari isteri. Jadi kita ini, Cik Nazrul dan semuanya, dan dalam dosa tidak dipisahkan dengan isteri, tetap ada bersama, kan? Dan Nabi Adam dosanya dalam syurga langsung dikeluarkan. Tapi kita ini dalam melakukan dosa, tapi diampun masuk syurga sesudah taubat. Luar biasa. Nah, okey, maka hari ini kita sambung yang ada dekat atas tu. Tak salah, nampak slide tu ada matching sikit tu. That is too much. The slides tak pernah tak habis lagi. Yang kita akan sambung pada pagi ni. Cerita lah ini Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib, kita kenalkan Sayyidina Ali baginda, salah seorang khalifah, sahabat yang empat yang dijamin syurga. So high weightage-nya, kita tahu the high weightage of Sayyidina Ali. Apa dia kata? Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, maksudnya di Madinah, tiba-tiba datang sekumpulan orang Yahudi. Jadi Madinah itu ada golongan Yahudi. Lalu berkata, ya Muhammad, Yahudi bercakap dengan baginda Nabi SAW, kami akan tanya kepadamu kalimat-kalimat yang telah diberikan Allah kepada Nabi Musa, yang tidak diberikan kecuali pada Nabi-Nabi Allah atau malaikat muqarrab. Jadi Yahudi dia tahu, orang yang ilmuwan dia tahu semua ni. Kerana keengkarannya sahajalah, maka disitulah datangnya keburukan Allah Ta'ala. Dia tahu terima ilmu, dia tahu. Jawab Nabi SAW, silakan bertanya. So instead of ready to respond, what gonna ask me? Lalu mereka berkata, terangkan kepada kami tentang solat 5 waktu yang diwajibkan Allah ke atas umat. Itu dia. Jadi penjelasan Nabi Muhammad pada Yahudi setiap satu. Maka adapun sembahyang ataupun solat zuhur, jika telah naik matahari, bertasbih segala sesuatu kepada Tuhannya. Semua ni bila dah terang benderang, semua memahami, itulah kita buat solat isyraq, buat juga solat duha, menyatakan terima kasih kita dan segala sendi yang boleh kita melakukan pergerakan perjalanan, right? Dan daripada kerana kita menghargai tadi, maka rezekinya diberi, ditambahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, kerana terima kasih kita. Terima kasihnya tu. Kenapa? Seluruh alam semesta bertasbih. Segala sesuatu tu ayatnya, segala sesuatu semuanya bertasbih, right? Adapun sembahyang asar, maka itulah saat ketika Nabi Adam makan buah khuldi. Ini dia bila berlakunya Adam makan buah khuldi, waktu asar. Adapun solat maghrib, makalah saat Allah menerima taubat Nabi Adam. That's the period. Ada pun sembahyang isyak, maka itulah solat yang telah dikerjakan oleh para rasul sebelum. Ya, baginda Nabi SAW menceritakan kepada Yahudi, solat isyak ni merupakan solat yang dikerjakan para rasul sebelum aku, dia kan. Semua dah buat. Jadi kita bila solat isyak tu kita ingat, rupanya solat ni para rasul semua dah buat dulu. Jadi kita mengikut mereka ke atas keyakinan kita, iman kepada para rasul tadi. Adapun solat subuh, maka kerana matahari bila terbit, makalah seperti tadi kan, terbit antara dua tanduk syaitan, dan situ setiap sujud tiap yang kafir semuanya juga. Mereka berkata, benar engkau ya Muhammad. Apa maksudnya? Dia dah tahu, Yahudi dah tahu semua ni, saja nak minta Rasulullah ceritakan. Itu satu cerita kaningnya, kaning yang masuk the bad part of it lah. Dengan Rasulullah, seorang pesuruh Allah, dia saja nak buat macam tu. Setelah Rasulullah cerita, dia pula cakap apa? Benar engkau ya Rasulullah. Now, adapun solat zuhur, maka pada saat itu nyalanya Jahannam, maka tiada seorang mukmin yang mengerjakan sembahyang itu melainkan diharamkan atasnya wak Jahannam pada hari kiamat. Diharamkan wak Jahannam.
pada hari kiamat. Jadi katakanlah kita tahu dah kisah bagaimana solat zuhur, maka penjelasan sebenarnya adalah zuhur itu diharamkan wab Jahannam. Katanya spesifik. Jahannam merupakan api neraka, namun dia Jahannam, dia naik ada wabnya. Jadi wab ini diharamkan bila kita sepatutlah. Ada satu lagi hadis lain, barang siapa mengekalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat selepas zuhur continuous, dagingnya tidak dimakan oleh api neraka. What easy to do this. Benda yang semana-mana boleh buat, silalah. Kan? Lepas Jumaat jangan terus pergi buat 4 rakaat lagi solat sunat. Lepas selesai Jumaat kan, kalaulah kita kebetulan nak cepat, terus dia buat 2 campur 2 kan. So plan lah nicely sebelum zuhur tu, sebelum Jumaat dah makan siap-siap. Lepas Jumaat nak tambah lagi 4 kan, 2 campur 2 kan. Dan lepas tu nak balik office. Kalau tempat negeri yang cuti lain lah. Itu pentingnya kita faham Jumaat tu apa. Jumaat merupakan penghulu segala hari. Tapi sayang kita ni ikutnya British keluar secara rasmi, tapi dia masuk balik sampai sekarang. Apa buktinya? Hari cuti kita tetap hari Ahad kan. Semuanya ikut ni. Macam-macam lagi lah segala sistemnya, sistem ekonomi, sistem penjara, sistem hospital, sistem pelajaran, sistem accounting, every single thing semua masih lagi ikut British. Itu Ustaz macam kita tahu saya, British keluar daripada Melaya dengan rasmi, dengan secara terhormat. Dia masuk dari belakang, masuk balik dan kekal sampai sekarang ni. Kalau dulu lagi lah kita sekolah pakai seluar pendek, dan at least sekarang tak pakai seluar pendek lah, dah pakai seluar panjang yang tutup aurat. Tapi yang masih kekal, dia cutinya tak faham yang hari Jumaat itu merupakan penghulu hari untuk beribadah. Jadi akhirnya hari Jumaat bekerja-kerja kita semua, meeting lah, apalah, macam-macam. Macam mana? Okey, sambung. Adapun solat asar, maka itusan Adam makan pohon, maka tiada seorang mukmin yang mengerjakan solat asar melainkan keluar dari dosanya bagaikan bayi baru lahir dari perut ibu. Kemudian bersih dosa seperti bayi baru lahir. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, jagalah waktu-waktu solat, terutama solat yang pertengahan. Adapun solat maghrib, maka pada saat itu diterima taubat Nabi Adam. Right? Maka tiada seorang mukmin yang mengerjakannya dengan ikhlas, kemudian minta apa-apa kepada Allah, melainkan pasti diberi. Jadi mengambil daripada itu, dan Rasulullah sendiri pun menceritakan bagaimana waktu maghrib itu sangat pendek sebenarnya. Maghrib dengan Isya, kalau kita berada di atas jalan sekejap saja. Kalau kita berada dalam masjid, terasa agak lama sampai ngantuk-ngantuk, sampai terlena semua. Tapi itulah waktu yang sangat istimewa untuk kerjakan pelbagai solat kalau tak ada yang mengajar, kalau tak ada punya. Dan untuk nak baca Quran sekejap. So please be around, stick maghrib sampai Isya. Ibu-ibu, ayah-ayah, ajar anak-anak supaya berada dalam maghrib, masuk dalam masjid lah. Sebab waktu lain agak susah nak ada lama, terutama kita menunggu waktu nak masuk Isya. Jadi banyak dapat dikerjakan, dijadikan ibadah ataupun amalan mengutip pahala daripada waktu maghrib sampai ke Isya. Number one, dengan niat niat iktikaf dalam masjid. Sebelum masuk maghrib kita dah masuk, niat iktikaf, terus niat iktikaf sampailah kita keluar. Satu. Yang kedua, di bawah kategori menunggu waktu. Jadi mungkin maghrib kita tak menunggu sepanjang waktu Isya, tetapi setelah selesai maghrib kita menunggu Isya. Jadi menunggu itu kategori, menunggu masuk waktu itu kategori yang tinggi untuk orang-orang yang solat. Sebab bicara mengenai kategori solat ni ada banyak. Yang pertamanya yang tak solat, yang keduanya yang solat. Yang solat pula macam mana? Solat dalam waktu afdal, solat dalam waktu harus, solat di akhir waktu, solat di luar waktu. Tapi ada satu golong yang paling istimewa, yang menunggu waktu. Jadi kalau kita berada dalam masjid, ini yang telah disampaikan oleh guru-guru, supaya usahakan maghrib Isya berada di dalam masjid. Banyak manfaat yang boleh overlapping di situ.
dengan i'tikafnya, dengan kategori solatnya, dengan amalan baca Qurannya, dengan amalan zikirnya, dengan macam-macam lagi solat, macam-macam lah, sekejap saja waktu ini. Right. Dan waktu ini ternyata dalam hadis Nabi dikurniakan segala permintaan. Nak buat solat hajat ke, nak buat solat apa tu tasbih ke, kan? Silakan. Solat taubat ke. Adapun solat isya, maka kubur itu gelap dan hari kiamat juga gelap, maka tiada seorang mukmin yang berjalan dalam gelap malam untuk solat isya berjemaah, melainkan diharamkan oleh Allah dari terkena nyalanya api dan diberi cahaya untuk menyeberang di atas surat. Cahaya menyeberang di atas surat. Jadi sekarang ni dalam keadaan semua terang benderang. Waktu saya kecil dulu sempat melalui proses kampung itu gelap. Jadi nak berjalan kita pakai torchlight, pakai lampu sulur. Pernah juga saya ketika pakai api punya tu, pokok kelapa punya, daun kelapa tu kita kumpul, kita ikat dia baik. Jadi kita nyalakan dia sampai nak berjalan dari rumah sampai ke masjid itu sempat dah menggunakan api, menggunakan daun kelapa tadi, daun kelapa kering. That was the experience which is no longer sekarang dah tak ada lah. Apa yang berlaku? Cahaya menyeberangi surat. Adapun solat fajar subuh, maka tiada seorang mukmin yang mengerjakannya 40 hari. Kan? Sembahyang. Sekejap. Adapun sembahyang fajar subuh, maka tiada seorang mukmin yang mengerjakannya 40 hari dalam jemaah. Ni dia. Kita nak solat berjemaah subuh, nak maintain 40 hari ya Papa. Papa yang 40 hari nak maintainnya. Diberi apa? Diberi Allah 2 kebebasan. 40 hari ini kena mujahadah juga ni. Kadang-kadang kita dah buat dah 2 minggu ataupun dah buat dah 30 hari, kan? Tiba-tiba hari yang ke-25, alamak, lapor pula kat bilik air. Jadi terlepas pula kat situ. Dan itulah ujiannya. Nak maintain bukan senang, ya. Kau minta tu, ya Allah, aku nak kekalkan 40 hari solat jemaah subuh ni, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, beri, kan? Kadang-kadang uji lah, tak jumpa pagi lah, macam-macam lah, tak jumpa 40 ni. Lalu sendiri tahulah. Kebebasan dari neraka, ini luar biasa. Kebebasan neraka dan kebebasan dari nifak. Tuan-tuan, nak bebas neraka ni sebenarnya satu kemudian yang sangat besar. Usahanya 40 hari ya, kekalkan. 40, buat. Mudah-mudahan ada rezeki kita untuk 40 hari solat berjemaah subuh. Orang lelaki disyurkan di masjid lah. Kalau tidak buat dekat rumah, usahakan 40 hari. 40 hari paling ni. Bila dah 40 hari itu tujuan apa? Sebagai foundation untuk berterusan dalam hidupnya nanti. Maka orang Yahudi berkata, benar engkau ya Muhammad. Aduh, dia yang tanya ni macam kisah malaikat tu pula dah. Macam dia pula tahu segala-galanya. Dan